Tuan-tuan kena tahu tu macam mana nak pergi ziarah orang yang dah mati. Cara nak pergi ziarah orang yang dah mati, especially mak ayah kita lah, kita kena pergi tengok tu. Buat sembahyang hajat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, lepas tu baca Alhaakumut Takasur sampai habislah. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Qul Huwallahu 3 kali. Lepas bagi salam baca selawat sampai lena. Baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam hati niat, ya Allah, bawalah rohku berjumpa dengan ayahku. Aku nak tahu keadaan dia di sana macam mana, sama ada baik atau buruk. Kalau baik aku bersyukur, kalau buruk aku nak bantu dia. Maka kita lena dengan niat itu, insya-Allah kita akan dibawa berjumpa dengan ayah kita, mak kita. Semua orang ada cita-cita nak jumpa dengan mak ayah dia dan nak tahu keadaan mak ayah kita yang hidup di dalam lubang kubur tu macam mana keadaan dia. Saya buat, tuan-tuan, tapi 43 tahun baru saya dapat jumpa ayah saya. 43 tahun. Dulu kita tak tahulah, lepas kita mengaji reti sikit baru kita buat. Tak dapat jumpa. Dia tak bawa roh kita pergi jumpa roh dia. Sehinggalah baru-baru ni tahun lepas raya haji, saya buat balik rumah, pergi makam dia. Memang setiap kali pergi makam dia, buat. Pada satu malam, bukan atuk saya, atuk kepada atuk pada atuk. Dia pimpin tangan ayah saya, lemah selemah-lemah, dia pimpin tangan bawa balik depan rumah. Depan rumah asal dia lah. Saya tengok, ini ayah saya. Saya pun bagi salam, dia angguk kepala, hulur tangan, salam. Saya tanya, dia tak boleh cakap. Maka atuk kepada atuk saya tu bercakap bagi pihak. Dia kata, ayah kamu belum boleh bercakap tu, sebab dia baru diangkat. Dia sangat lemah dan dia tak lepas lagi. Tahanan dia di alam kubur dia belum terlepas. Saya kata, apa salah ayah saya tu? Dia orang baik pada mata saya, dan saya mengharapkan dia juga baik pada mata Allah. Dia kata, ayah kamu memang baik, cuma kesalahan dia satu. Tanah dia termasuk tanah orang 1 jengkal. Segala sedekah saya tak sampai dekat dia, tahlil saya tak sampai, terhalang disebabkan tanah. Sebab tu tanah ni, undang-undang seluruh dunia pakai undang-undang yang sama dah, undang-undang tanah ni. Jangan main. Tanah ayah kamu ni, tanah ni yang tapak rumah tu, termasuk tanah orang sebelah 1 jengkal. Segala amalan sedekah, hadiah, tahlil tak sampai tertahan. Sebab itulah dia kata, atuk tengok kesungguhan kamu nak jumpa bapak kamu tu, kami terasa simpati. Sebab tu atuk pimpin ayah kamu bawa balik ni dia. Dan atuk tolong cakap apa yang dia nak bagi tahu tak sampai. Atuk tolong cakap. Esok pagi-pagi saya terus pergi pejabat sana, panggil orang juru sukat. Betul, sejengkal. Daripada ujung sana sampai ujung ni sejengkal. Memang sejengkal lagi. Betulkan balik batu sempadan, panggil orang sebelah minta halal. Kalau dia nak minta ganti rugi, kita bayar. Tapi dia kata dia halalkan. Selepas dia halalkan, malam tu terus buat tahlil sampai. Maka saya boleh nampak malam seterusnya bapak saya balik. Tapi walaupun tak payah dipimpin oleh atuk saya, tapi dia cuma boleh pakai baju Melayu, pakai kain pelekat dan pakai songkok. Tak boleh pakai kegah ni, pakai songkok. Saya tengok pakaian ayah saya. Saya kata, ayah, kenapa pakaian ayah macam ni? Tidak menampakkan orang soleh. Dia boleh cakap sepatah, ya, ayah belum terlepas. Buat lagi tahlil, hadiah, sedekah bagi dia. 40 hari saya buat hadiah, tahlil, sedekah dekat dia. Barulah dia boleh tukar baju Melayu dia kepada pakaian jubah. Itu pakaian alam ghaib. Apabila dia boleh pakai jubah tu, cantik. Itu kita boleh jumpa no, yang tak boleh jumpa. Kita tak tahu ayah kita ni macam mana, mak kita tak tahu macam mana.
Baru sekarang ni dia boleh bercakap. Baru dia boleh bagi tahu apa keadaan di sana. Subhanallah, tabarakallah. Seronok tuan-tuan. Kalau kita pun boleh pergi sana, memang kalau terangkat masuk ke alam gaib gitu, memang tak mau balik lah. Tapi itulah 43 tahun dia tunggu. Nasib baiklah anak dia ni tahu juga. Tuan-tuan pun beruntung juga saya bagi tahu. Yang duk makan tu, dia tak tahu. Dia tak tahu, tak ada siapa beritahu dia. Maka ayah dia kalau duduk kena siksa lah situ. Mak dia tak ada siapa nak pergi tengok dia. Siapa nak pergi tengok dia? Sebab tu Allah buat alam barzakh itu tempat disimpan sementara untuk dibicarakan. Kalau kita di atas dunia ni, kita ibaratkan dia penjara, lokap. Beliau masuk penjara, dia duduk lokap untuk menunggu kes dibicarakan. Tu perumpamaan yang saya senang buat. Ayah kita ni dalam kes untuk nak dibicarakan, sama ada masuk penjara atau dibebaskan. Dalam masa tu dia amat memerlukan, pertama dia kena ada lawyer yang baik, duit yang banyak. Tak kira lah duit banyak ni, kalau duit banyak boleh lepas tau, boleh bagi rasuah. Orang hak bagi rasuah terlepas sebab dia bagi rasuah. Jadi di situ dia amat mengharapkan pertolongan orang yang di luar penjara. Kita lah anak-anak dia. Kita ambil lawyer yang baik, kita lawan, kita bukakan hujah-hujah terlepas. Tapi kalau kita biarkan dia duduk situ, tunggu hari dibicarakan, kalahlah dia. Macam itulah orang di sana. Alam barzakh tu alam sementara untuk ditimbang di padang mahsyar. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Maka di situ sangat memerlukan pertolongan. Allah boleh, Allah bukan tak tahu orang berdosa mati. Dia boleh masuk neraka terus. Awak pergi masuk neraka terus. Awak pahala banyak, pergi masuk syurga terus. Boleh, Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah simpan di alam barzakh itu? Kerana nak bagi peluang yang berdosa itu masih ada harapan untuk diampunkan dosa dia melalui bantuan anak-anak dia, kaum kerabat dia yang masih hidup. Itu tujuan dia. Sebab tu ada orang yang mati dalam keadaan yang sangat berdosa, tapi semasa dia berada di alam barzakh, dia dapat diselamatkan, dia diampunkan, ditembus kesalahannya. Daripada siapa? Anak yang soleh, yang sentiasa berdoa, yang sentiasa memberi hadiah dan sedekah atas nama dia. Kita buat sedekah, ya Allah, sampaikanlah pahalanya pada ayahku, pada mak aku. Kita bagi orang makan. Sebab di antara amalan yang Nabi sangat suka, bagi orang makan. Bagi orang makan. Waktu kita buat tahlil, kita panggil orang buat tahlil, kita bagi makan. Sama ada makan dulu atau tahlil dulu, ataupun tahlil dulu bagi makan kemudian. Yang paling baiknya, kalau orang tahlil ni, kalau boleh kita bagi makan. Jangan bagi terima kasih je. Sebab Allah, Nabi paling suka bagi orang makan. Sebab tu kita dalam seminggu tu kena ada ibadat bagi orang makan. Tak kira lah walaupun kita belanja dia makan, ataupun buat kenduri bagi orang makan, tu kena. Allah balik buat. Apa yang saya dah bagi tahu, ramai yang buat, dia dapat berjumpa dengan mak dia. Dia dapat jumpa. Ada satu orang ni, dia jumpa mak dia tak pakai baju, Masya Allah. Dia dapat jumpa mak dia dapat tengok mak dia, tapi mak dia dulu masa kita tanam dia pakaian tutup aurat, tapi bila jumpa mak dia tak pakai baju. Maka saya kata, kalau dah kamu dapat jumpa dan tak pakai baju, faham-fahamlah. Kata Muhammad Ibn Sirin di dalam kitabnya Ta'bir Ar-Ru'ya, apabila kita berjumpa dengan ibu atau bapa kita, nak tahu keadaan dia macam mana, tengok dua petanda. Pakaian dia dengan muka dia. Pakaian dia cantik ke tidak, koyak ke tidak, kotor ke tidak, muka dia senyum ataupun menangis. Kalau pakaian ada tapi kotor, dia masih kotor. Pakaian ada tapi koyak, dia masih tak selamat di sana. Yang tak pakaian langsung lagi tak selamat. Tolong berikan dia pakaian, tahlil untuk dia, hadiah untuk dia, sedekah untuk dia, buat kebaikan untuk dia, sampai dia pakai. Sebenarnya tiap-tiap malam pun boleh jumpa.
Yang mati jasad. Kita, jasad mak kita mati, jasad ayah kita mati. Jasad kita tak mati. Okey, jasad dengan jasad tak boleh berhubung lagi. Roh dengan roh, kita kena tahu apabila orang tu mati, roh dia berada di mana, jasad dia berada di mana. Okey, kita bawa, usung dia pergi tanam dalam lubang kubur, pasti ada kat situ. Roh dibawa ke mana? Dibawa ke Lauh Mahfuz. Untuk apa? Untuk dibentangkan segala amalannya bersama dengan roh dia. Malaikat maut bawa naik, tu yang boleh naik. Yang roh boleh naik. Ada roh tak boleh naik. Pintu langit tidak bagi laluan dekat dia. Roh ni naik, malaikat yang jaga pintu langit tutup. Dia kata, aku tak buka. Laluan ni tidak buka untuk roh ni. Tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan naik, yang tu sangat terseksa. Belum dihadapkan pada Allah, dia sangat terseksa. Terawang-awang antara langit dan bumi. Yang terlepas naik, bila sampai di sana, dibentangkan amalan dia bersama roh dia. Allah pun tengok. Okey, aku dah tengok. Malaikat maut, ya Allah, bawa balik roh ni, letak di mana jasad dia berada. Bawa balik ke kubur untuk menerima soalan kubur. Duduk di situlah. Sebab tu kalau kita nak jumpa ayah kita secara spiritualnya, pergi kat kubur dia. Dia ada kat situ. Tengok dalam kitab Ruh karangan Ibn Qayyim. Dia kata apabila kamu pergi ke kubur bapa kamu, ibu kamu, dia tahu. Melalui slipper kamu tu, slipper kita tu, dia dah tahu anak dia datang. Maka berurusanlah dengan dia. Dia sudah tentu minta tolong. Dia sudah tentu rasa gembira. Apabila kamu berada di atas kuburan itu, bercakap-cakaplah dengan dia. Sehingga kamu meninggalkan kubur itu, dia sangat gembira. Kita pergi duduk atas kubur tu, kita kata, ayah jangan risau, ayah jangan bimbang. Saya sentiasa buat tahlil, hadiahkan pada ayah. Saya sentiasa sedekah, hadiah pahala pada ayah. Ayah duduk di sini sehingga hari dibangkitkan kemudian. Kalau ayah sedang berada dalam keadaan susah, saya sedang membantu ayah. Ayah jangan risau, ayah jangan bimbang. Dia sangat gembira sehinggalah kita meninggalkan kubur itu. Tapi kalau kita pergi duduk cakap, ada orang dengar, orang kata kita ni tak betul lah. Bagi orang yang tahu, dia tak kata kita tak betul. Orang yang nak mengatakan ke orang ni, orang jahil lah. Tapi saya senang dia petua hidup ni. Jangan takut orang jahil mengata kat kita. Ingat lah. Orang jahil dia mengata disebabkan kejahilan dia. Yang kita takut orang alim marah kita sebab dia alim. Kalau orang alim marah kita, kita takut. Pasti kita buat salah. Tapi kalau orang jahil mengata kita, orang jahil marah kita, belum tentu kita salah tau. Mungkin disebabkan kejahilan dia. Tapi kalau orang alim marah kita, orang alim tegur kita, pasti disebabkan kesalahan kita. Saya pergi kubur ayah saya, waktu orang tak ramai, saya pergi, saya cakap. Jika kita nak kahwin dengan anak kita, cucu dia lah. Ayah, besok kami nak buat kenduri, nak kahwinkan cucu ayah tanpa ayah. Tapi kami tahu ayah tahu. Sebagai untuk nak menggembirakan ayah, macam mana kami gembira di atas dunia ni, saya datang nak bagi tahu ke ayah. Ayah pun ada bahagian, ada habuan. Kami hadiahkan, bagi makan pada orang. Pahalanya kami sampaikan pada ayah. Orang tak buat. Sebab itulah setengah pula sekarang ni orang kata macam-macam lah, bid'ah dan sebagainya. Itu benda-benda tu tolak tepi lah. Jangan kita ni kan. Baik.